Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan mengupas tentang implikasi isu konflik, persepadanan dan tuntutan bertindih terhadap pendapatan negara. Saya akan memulakan kupasan kita pada hari ini dengan memberi maksud persempadanan. Sempadan negara merupakan unsur penting dalam kedaulatan politik sesebuah negara di mana kerajaan memiliki kuasa mutlak untuk mengambil tindakan apapun di dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari pihak asing. Kebiasaannya, sempadan negara ditandai dengan tembok, pagar sempadan atau pos imigresen yang menghubungkan dua negara secara fizikal. Walau bagaimanapun, dalam konteks maritim, penentuan sempadan negara menjadi lebih kompleks kerana tidak ada halangan fizikal yang jelas seperti tembok atau pagar, yang mana hal ini menambahkan kekompleksan bagi negara-negara yang berkongsi sempadan maritim yang sama. Seterusnya, isu tuntutan bertindih antara Malaysia dengan negara-negara lain. Isu Kepulauan Spratly. Pulau layang-layang yang terletak di Sabah merupakan sebahagian daripada gugusan Kepulauan Spratly. Pulau layang-layang ini telah menjadi rebutan oleh negara lain seperti Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei, China termasuklah Malaysia. Malaysia telah berjaya membina sebuah tugu di Pulau Layang-layang untuk menandakan Malaysia telah menjadi sebuah negara sendiri pada tahun Jun 1980. Malaysia juga telah membina pangkalan tentera di hujung timur Pulau Terumbu Layang sebagai pos induk di kawasan Kepulauan Spratly Selatan untuk kepentingan pelancongan. Dengan adanya pentadbiran yang baik, negara kita boleh mempertahankan pulau tersebut di Mahkamah Antarabangsa sama seperti Malaysia mempertahankan tuntutan Pulau Ligitan dan Sipadan. Jadi mari kita lihat mengapa Malaysia ingin menuntut Pulau Layang. Kerajaan Malaysia telah memantau pulau ini dan menegaskan bahawa pulau ini adalah kepunyaan Malaysia kerana kedudukannya yang berada berhampiran dengan Sabah. Seterusnya, faktor yang kedua, Kepulauan Spratly dan wilayah laut di sekitarnya dipercayai amat kaya dengan sumber minyak dan gas bumi. Dengan adanya sumber galian semacam ini, ia boleh menyumbang kepada ekonomi negara. Selain itu, pulau ini juga menawarkan berbagai pemandangan bawah laut yang menakjubkan, termasuklah ke pelbagai terumbu karang dan ikan serta kehidupan laut yang menarik bagi para penyelam. Keindahan biodata laut ini akan menjadikan kawasan ini berpotensi untuk menjadi tarikan ekopelancongan. Seterusnya, Pulau Layang-layang juga menjadi tempat perlindungan bagi ribuan ekor burung migran. Pulau ini merupakan bahagian yang diminta oleh wilayah Malaysia di Kepulauan Spratly kerana jaraknya yang berdekatan dengan daratan. Seterusnya, kita akan memasuki kepada isu persepadanan. Antara isu persepadanan yang berlaku di negara kita ialah pencerobohan udara yang mana berlaku pada 1 Jun 2021 hangat dengan isu pencerobohan ruang udara negara oleh pesawat tentera udara China. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, sebanyak 16 penerbangan pesawat China yang mencurigakan telah dilaporkan memasuki ruang udara zon maritim Malaysia. Dalam kenyataan media yang sama, Angkatan Udara Diraja Malaysia menyatakan bahawa insiden ini merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan. Seperti yang diketahui, China telah membuat tuntutan atas wilayah yang luas di Laut China Selatan melalui garis 9 putus yang membentang dari utara ke selatan bahkan mencapai perairan Sarawak. Tuntutan oleh maritim ini juga mencakupi ruang udara di atasnya. Wilayah yang dituntut oleh China ini tumpang tindih dengan wilayah maritim negara-negara jiran yang juga dituntut oleh Malaysia yang memiliki kedaulatan dan hak berdaulat di sana. Jika dapat dilihat pada gambar yang telah saya paparkan ini, China telah melepasi kawasan yang dikatakan hak mereka dan telah masuk ke kawasan Malaysia. Dan ini merupakan satu jenayah pencerobohan kerana memasuki kawasan tanpa izin. Sekiranya Malaysia tidak melakukan apa-apa tindakan, hal ini dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap kesahihan tuntutan 9 garis putus yang diajukan oleh China di Laut China Selatan. Mari kita saksikan
video pencerobohan ruang udara oleh pihak China. Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) telah mengesan penerbangan mencurigakan sebanyak 16 buah pesawat memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia di Sabah pada 31 Mei 2021. Panglima Tentera Udara Malaysia memberitahu pihak berita bahawa penerbangan pesawat ini dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CR2 di Sarawak pada jam 11.53 pagi. TUDM telah melancarkan pesawat pemintas untuk melakukan identifikasi visual dan Seterusnya, kita akan masuk kepada isu persepadanan yang kedua, iaitu pencerobohan laut. Pencerobohan laut merujuk kepada tindakan menyerang atau menyerbu kapal, instalasi atau wilayah perairan suatu negara oleh pihak yang tidak sah atau tidak diundang. Ini boleh melibatkan pencurian, perompakan, penyeludupan atau aktiviti haram yang lain dilakukan di laut. Pencerobohan laut boleh dilakukan oleh pihak perompak, kumpulan bersenjata atau malah oleh negara lain sebagai tindakan agresif atau konflik bersenjata. Isu pencerobohan laut sering menjadi perhatian besar kerana ia boleh menyebabkan kerugian yang besar seperti kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, pencurian barangan berharga dan gangguan terhadap perdagangan laut serta aktiviti maritim. Negara-negara sering bekerjasama untuk menangani ancaman pencerobohan laut dengan melakukan patroli bersama, bekerjasama, melaksanakan undang-undang lintas sempadan dan juga usaha diplomatik untuk meningkatkan keselamatan maritim secara global. Seterusnya, mari kita lihat isu pencerobohan laut di Malaysia. Pada tahun 2020, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) telah menahan 2 bot bersama 5 lelaki warga Filipina di kedudukan 2.3 Batu Nautika Terenggara dan 0.7 Batu Nautika Timur, Pelantar Minyak Marikai di Kota Kinabalu. 5 lelaki terbabit ditahan kerana melakukan kesalahan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan, iaitu memancing ikan dalam kawasan larangan. Anggaran rampasan kedua-dua bot itu berjumlah RM52,000. Daripada isu tersebut, kita boleh lihat bahawasanya isu pencerobohan perairan ni akan mengurangkan pendapatan negara dan mengancam keselamatan negara. Ini kerana nelayan negara kita ni akan mengalami kekurangan hasil laut yang akan menjadikan punca pendapatan para nelayan ini berkurang. Sebab apa? Sebab nelayan negara asing ni dia telah mencuri hasil laut negara kita dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana isu yang saya sebutkan tadi, nelayan asing ni telah mencuri dalam jumlah yang RM52,000. Seterusnya, pencerobohan perairan ni akan mengancam keselamatan negara kerana warga asing yang menceroboh perairan negara kita ni boleh mengundang bahaya kepada para nelayan negara kita. Baiklah, kita beralih pula kepada implikasi konflik persepadanan dan isu pertindihan yang telah diterangkan dan telah dibentangkan oleh sahabat-sahabat saya sebentar tadi. Baiklah, kita terus kepada implikasi pertama, iaitu kedaulatan negara terjejas. Sepadanan negara merupakan salah satu elemen penting dalam kedaulatan negara. Oleh itu, negara yang berdaulat mempunyai kuasa untuk mentadbir, mengawal serta mempertahankan wilayah kekuasaannya daripada ancaman kuasa luar yang mampu mengancam keamanan serta kedaulatan negara. Bagaimana kita dapat katakan bahawa sebuah negara itu merupakan sebuah negara yang berdaulat? Saya berikan di sini 4 ciri-ciri negara yang berdaulat, iaitu yang pertama mempunyai pemerintah, yang kedua mempunyai sempadan, yang ketiga mempunyai perundangan dan yang keempat mempunyai rakyat. Okey. Jadi bagaimana apakah pentingnya sesebuah negara ini mencapai sebuah negara yang berdaulat? Yang pertama adalah untuk melicinkan pentadbiran. Yakni selain itu, kepentingan negara berdaulat juga adalah penting bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian ekonomi serta sosial sebuah negara. Selain itu, kedaulatan negara juga penting bagi membolehkan hubungan diplomatik dan hubungan baik antara negara kita dengan negara luar berjalan dengan sangat baik dan sangat cemerlang. Baiklah, disebabkan berlakunya konflik persepadanan ini, maka elemen sepadan terdapat dalam 4
ciri kedaulatan negara itu telah terjejas dan menyebabkan kedaulatan negara kita terjejas. Sebagai contoh aktiviti-aktiviti pencerobohan sepadan yang berlaku di darat, udara serta di laut. Baiklah, di sini terdapat contoh aktiviti ataupun konflik pencerobohan yang telah menjerumus, yang telah menyebabkan kedaulatan negara kita terjejas, iaitu kes pencerobohan Lahad Datu yang berlaku pada tahun 2013. Seramai 235 pegawai Filipina telah mendarat di kampung Tanduo di Lahad Datu, yakni Sabah pada 11 Februari 2013. Sebahagian daripada mereka mempunyai senjata dan sebahagian daripada mereka tidak mempunyai senjata. Jika kita lihat kepada anggota yang telah, iaitu pengganas-pengganas telah masuk ke dalam negara kita, ini bukan melibatkan 1-2 hari, malah mungkin seminggu kerana ahlinya adalah ramai. Kemudian, peristiwa ini telah membawa kepada sejarah hitam negara kerana ia telah menggugat kedaulatan negara kita, iaitu melalui pencerobohan sepadan. Perkara ini bukan sahaja menggugat kedaulatan negara tetapi telah mengorbankan banyak perwira negara yang bertugas lumus mempertahankan keselamatan negara. Mengikut kajian, mengikut berita yang telah dibentangkan, seramai lebih daripada 5 orang pegawai keselamatan telah terbunuh daripada kes pencerobohan ini. Implikasi kedua pula ialah hubungan baik antara negara semakin renggang. Ini kerana konflik pertindihan dan persempadan ini menyebabkan hubungan baik antara negara semakin merenggang sebab setiap negara mementingkan hak masing-masing. Ini kerana wilayah yang dituntut dan diinginkan bagi setiap negara ni adalah berkeperluan dan berkepentingan bagi negara untuk terus membangun. Apabila hubungan diplomatik ataupun hubungan baik antara negara ini terjejas, maka perenggangan ataupun segala bentuk perhubungan antara negara turut terjejas. Misalnya hubungan yang menghubungkan negara kita adalah berkaitan dengan dari segi ekonomi, iaitu ekspor dan import. Tidak nafikan bahawa negara kita, negara Malaysia, masih bergantung kepada barangan-barangan import. Cuba kita fikirkan, jika hubungan baik antara negara ini terjejas, mungkin tidak mustahil kita akan terputus barang-barangan yang kita masih perlukan dari segi import. Contohnya bawang, tepung dan sebagainya. Ini keperluan harian yang diperlukan oleh setiap rakyat. Baiklah, contoh lain yang boleh saya bawakan ialah berkaitan dengan isu pencerobohan ruang udara yang telah diceroboh oleh pesawat ketenteraan Cina. Dan ini merupakan satu isu yang tiada kompromi bagi pihak Malaysia kerana ia akan menggugat keselamatan dan kedaulatan negara kita. Meskipun telah menjalin hubungan baik dengan negara China, tetapi isu keselamatan dan kedaulatan kita langsung tiada kompromi. Seterusnya, implikasi isu konflik persepadanan dan tuntutan bertindih juga menyebabkan ekonomi negara merundung. Hal ini kerana berlakunya ketidakstabilan pelaburan. Tuntutan wilayah yang tidak jelas atau diperselisihkan dapat menciptakan ketidakpastian politik dan undang-undang. Hal ini boleh mengurangkan kepercayaan pelabur. Ketidakpastian ini boleh mengakibatkan perundunan pelaburan dalam infrastruktur, industri dan sektor-sektor ekonomi yang lain. Yang kedua, ia juga boleh mengganggu kepada sektor pelancongan. Konflik persepadanan dan tuntutan bertindih boleh menimbulkan ketakutan dan ketidakstabilan di kalangan pelancong dan hal ini juga mengakibatkan penurunan dalam sektor pelancongan. Ini boleh mengurangkan pendapatan negara dari industri penting ini. Baiklah, contoh lain yang boleh mendatangkan implikasi iaitu menjejaskan ekonomi negara ialah seperti contoh persepadanan antara Malaysia dan Thailand, di mana jika kita lihat di akhbar-akhbar, berita harian dan sebagainya, banyak pemerdagangan dan serta kemasukan warga asing ini parti ke dalam Malaysia secara haram. Sebagai contoh, laporan daripada berita harian telah saya letakkan gambar di sini, di mana
terdapat pemerdagangan manusia, iaitu dijadikan warga asing ini sebagai JRO, iaitu pelacur di Malaysia. Kebanyakan juga parti yang ini pendatang asing tanpa izin datang ke Malaysia melalui Thailand. Meskipun mereka daripada India, meskipun mereka daripada Bangladesh dan sebagainya, mereka akan melalui Thailand, iaitu melalui Sungai Golok untuk masuk ke Malaysia. Dan ini sebenarnya menyebabkan ekonomi negara kita terjejas kerana pada asalnya apabila mereka hendak masuk ke Malaysia, mereka perlu masuk secara halal, iaitu secara sah, iaitu melalui immigration, membayar cukai, mempunyai pasport dan sebagainya. Tapi apabila mereka masuk secara haram, ini semestinya telah menyebabkan ekonomi serta pendapatan negara terjejas. Kemudian bukan itu sahaja, ini juga boleh menyebabkan imej negara menjadi buruk di mata dunia kerana di Malaysia berlaku banyak aktiviti-aktiviti seperti pemerdagangan, terlalu banyak golongan-golongan parti yang masuk ke Malaysia. Ini menjadikan orang lain, negara-negara lain berpandangan seperti Malaysia yang tidak mempunyai keselamatan dan ataupun sistem persepadanan yang baik. Implikasi yang keempat ialah kadar import dan ekspor. Perdagangan antarabangsa termasuk kadar ekspor dan import semakin berkurang kesan daripada kerenggangan diplomatik. Ini kerana kerenggangan diplomatik akan mempengaruhi kadar ekspor dan import dari segi halangan perdagangan. Apabila ketegangan diplomatik berlaku, ia boleh menyebabkan adanya halangan perdagangan seperti duty, kota atau sekatan perdagangan lain. Negara yang terlibat dalam konflik diplomatik ini mungkin akan mengenakan duty tambahan atau menghadkan import dari negara berkenaan, mengurangkan aliran perdagangan dua hala. Oleh itu, negara kita yang terlibat dalam konflik tersebut akan menyebabkan kurang kadar import masuk ke dalam negara kita. Seterusnya, kadar ekspor dan import akan menurun kerana kerenggangan diplomatik akan mengganggu dalam rantaian bekalan. Rantaian bekalan boleh terganggu kerana negara yang mengalami ketegangan diplomatik mungkin memilih untuk menghadkan ekspor atau import dari negara mereka. Ini boleh menyebabkan kelewatan dalam penghantaran barang, kenaikan kos atau bahkan kekurangan bekalan yang semuanya boleh merugikan ekspor dan import. Seterusnya, kerenggangan diplomatik ini akan mengurangkan akses pasaran. Negara-negara yang terlibat dalam kerenggangan diplomatik mungkin menghadapi kesulitan untuk mengakses pasaran luar negeri atau mencari rakan perdagangan baru. Ini boleh menghalang pertumbuhan ekspor dan import kerana syarikat-syarikat akan menghadapi kesulitan dalam menjual produk mereka ke negara-negara yang terjejas. Dengan itu, kerenggangan diplomatik boleh mengakibatkan penurunan ekspor dan import antara negara-negara yang terlibat serta memberi kesan lebih luas kepada kestabilan ekonomi. Baiklah, sampai sudah kepada implikasi yang terakhir, ini implikasi yang kelima, iaitu negara perlu mengeluarkan kos untuk meningkatkan lagi tahap keselamatan negara. Ini kerana jika terlihat sedangkan kita Malaysia telah bergiat aktif dalam mempertahankan kedaulatan serta keselamatan negara melalui menjaga persepadanan. Namun masih terdapat lagi pencerobohan dan isu-isu konflik ini berlaku. Maka dengan itu negara perlu keluarkan lebih banyak kos dalam meningkatkan sistem-sistem keselamatan ini. Ini merangkumi langkah penambahbaikan dari segi kesiapsiagaan, kawalan sepadan dan penguatkuasaan, mempertingkatkan pula ketenteraan awam, iaitu tentera udara, tentera laut dan tentera darat. Kemudian mengukuhkan pula keselamatan dan pertahanan cyber serta menjaga kebajikan anggota-anggota ketenteraan ini. Ini kerana jika terlihat pencerobohan yang berlaku telah mengakibatkan banyak pertumpahan darah daripada perwira-perwira negara yang telah bertugas lumus menjaga keselamatan negara. Sebagai contoh yang telah saya bentangkan sebentar tadi, berkaitan dengan pencerobohan yang berlaku di Lahad Datu yang telah mengakibatkan pertumpahan darah anggota polis, iaitu perwira negara seramai lebih daripada 5 orang anggota. Oleh demikian, negara perlu mengeluarkan kos yang lebihlah untuk meningkatkan tahap keselamatan negara. Baiklah, sampai sudah kepada penghujungnya. Ini persembahan kami, saya Mak Sarah serta dua lagi sahabat saya iaitu Farah dan Nabila.
dalam membentangkan isu yang ni konflik persepadanan dan tuntutan bertindak terhadap pendapatan negara. Baiklah, yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk dan yang lemah itu datang daripada pihak kami sendiri dan hakikatnya dua-dua datang daripada Allah. Sekian sahaja daripada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.